Hari ini saya nak bawa ibu-ibu yang mulia untuk tengok kitab yang dipanggil nama Al-Muhimmah, Al-Muhimmah Al-Mawawiyah, Mawawis Al-Badi'ah. Kitab ni dia lebih memberihalkan tentang masalah kepada wanita, rumah tangganya, bagaimana cara untuk meraih suami dan sebagainya. Saya buat kitab kemudian saya bawa kita tajuk. InsyaAllah nanti kalau nak meneruskan pengajian guna kitab yang lain boleh ya. Saya biasa mengajar hadis ataupun tafsir yang itu masjid dan surau. Selalu saya lupai mengajar tafsir surah Yusuf, tafsir surah Al-Baqarah dan surah Al-Kahfi, tafsir hadis Rasulullah di 40 dan sebagainya. Itu pulang nanti Jumaat ini saya buat kitabnya. Baik, saya nak bawa satu hadis Nabi SAW yang disebut oleh Usamah bin Zaid. Berkata Rasulullah SAW, "Faqultu 'ala babnya jannah, fa iza 'amatan man dakhalaha masakin, wa idza athaba jadd mahbus illa ashabul nar, faqad umir bihim ila an-nar, faqumtu 'ala babun nar, fa idza 'amatan man dakhalaha an-nisa." Kepada hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata suatu hari aku berdiri. Ini peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri di hadapan al-bab jannah. Nabi berdiri depan pintu syurga. Fa idza amma, maka Nabi nampak ramainya orang yang masuk dalam syurga. Bismillah. Man dakhala, dan di antaranya min dakhala, daripada dakhala yang masuk tadi itu, yang amal itu mana? Al-masakin, adalah orang miskin, adalah orang miskin. Kemudian Nabi kata, kemudian Nabi ashabul jiddah ma'busun. Kemudian Nabi kata, lepas aku nampak orang miskin masuk, Nabi kata aku nampak satu grup jiddah yang mereka ni orang kaya. Tetapi kata Nabi, ma'busun, tapi dia perlu tertahan di pintu syurga. Dia perlu masuk syurga orang kaya ni, tapi tertahan. Ma'busun maksudnya tertahan, dia perlu duduk sana. Kerana mana? Kerana hisab mereka ni. Illa ashabun nar, kecuali ahli neraka. Tak ada orang kan, sebab tu ada di pintu syurga ni. Ahli neraka duduk dalam neraka atau masuk dalam pintu neraka. Faqad, Nabi kata sesungguhnya umir, aku tengok di antara ahli neraka ini. Nabi nampak bila mana Nabi berdiri, faqad ma'al babun nar, berdiri dalam pintu neraka. Fa iza 'ama man dakhala min dakhala, daripada kalangan yang adalah an-nisa, daripada golongan wanita. Baik, yang pertama yang Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi cerita tentang orang yang nak masuk dalam syurga ni. Siapa dia? Yang pertama adalah golongan ataupun orang yang miskin, orang yang miskin. Kenapa orang miskin masuk dalam syurga? Kerana miskin atas dunia ni adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis ni, bila terbit pada hadis ni, sahabat-sahabat Nabi yang ingat tentang apa yang Nabi sebut, yang kata ramainya aku lihat di syurga ni orang yang miskin. Nabi bilang sampai mana? Sampai beberapa orang sahabat yang pernah jumpa dengan Nabi. Apa yang dia sebut? Dia kata, ya Rasulullah, ud'uni masakin. Sampai tahap itu tuan-tuan dia sebut. Dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan kami jadi orang miskin. Allahu Akbar. Kita nak buat gitu kan? Kita tak doa kaya je kan? Tapi di ni kata sahabat-sahabat ni dengar hadis ni, Nabi kata aku nampak sebahagian ataupun orang yang masuk dalam syurga ni, di antaranya yang first Nabi sebut al-masakin, orang yang miskin. Bila sahabat dia dengar, kata ya Rasulullah, ud'uni, doa sat dekat aku ni, kata dia pun. Apa dia? Masakin, jadi orang miskin. Sebab apa? Sebab udkhulul jannah, sebab nak masuk dalam syurga. Kenapa orang miskin Allah pilih untuk masuk dalam syurga?
Kerana miskin itu satu ujian besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tanya seorang-seorang, nak jadi miskin? Siapa nak angkat tangan? Seorang pun tak mau. Tapi bertanyalah daripada hati ini, nak cerita orang miskin masuk dalam surga. Kerana miskin dia kerana mana? Miskinnya kerana takdir Allah menjadikan dia itu miskin. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang yang tidak ada harta, dia tak ada duit tentang dia tidak ada harta, tidak ada banyak pun harta dia. Tapi orang miskin kebanyakan anak ramai. Dia setuju? Anak ramai. Tapi anak dia ramai semua jadi belakang. Alhamdulillah. Kerana mana? Kerana dia miskin menderita ada ujian Tuhan bagi dia. Adakah dia tidak ada jalan usaha? Dia ada usaha. Kebanyakan orang yang Allah pilih begini, dia usaha lah. Dia buat radio ni, dia buat something, dia buat tak jadi, buat tak jadi. Ada orang gitu. Tapi atas diri dia redha. Tu tentang nak dapat redha susah betul. Yang Tuhan bagi ujian, dia buat begini, dia usaha tak boleh dapat, usaha tak boleh, usaha tak dapat, usaha tak dapat. Dia buat redha. Dan sikit pun dia tak pernah letak satu perkataan pun negatif kepada Allah. Sikit pun dia tak letak perkataan kata Aisyah bersepa ni, oh sangat aku ni sampai jadi miskin, sampai tahap macam ni, sampai Tuhan tak sayang aku, sampai tak keluarkan perkataan tu. Kita ni yang tak uji miskin tu kadang-kadang duk keluar perkataan tu tengok ha. Kadang-kadang ujian kita kata apa, sekelumit ujian Tuhan bagi kadang-kadang sikit sangat. Kan betul kita sebab tu Nabi sebut kita bila kita diuji ni, jangan kita memandang orang yang lagi senang kita. Nabi sebut, Nabi kita ni yang kita ujian kita ialah ujian apa pun. Jangan pergi pandang orang yang senang ni kita, tapi kita pandang orang yang lagi susah kita. Contoh yang kita PKP apa yang kita ujian, tak boleh makan, tak boleh apa sebagainya. Kita kadang ada makan juga walaupun tak ada, walaupun tolong ada makan. Ada orang yang diuji oleh Allah tak ada makan langsung. Minum air saja, tunggu bantuan sampai tahap itu. Sebab tu kita kan pandang orang lain, orang lagi senang. Kenapa orang tu senang? Kenapa orang tu senang? Kita akan rasa orang kata tak berhati, tak berhati, tak berhati. Tapi kita pandang orang lagi susah, rupanya ada lagi orang susah pada rupanya. Ini kira okey Tuhan bagi aku tahap macam ni. Kalau Tuhan bagi macam ni, boleh tak sabar? Allah tak tahu. Sebab tu orang miskin yang Allah pilih dia masuk dalam syurga kerana mana? Satu kerana redha dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua kerana ujian yang Allah bagi. Sebab memang atas dunia ni Allah sentiasa memilih agar ujian kepada manusia. Siapa-siapa pun begitu. Dia beriman ke, dia tak beriman kepada Allah, ujian tetap. Ya. Cuma kita sebut atas orang yang tertentu. Sebab tu nak dapat miskin ni, siapa pun tak mahu. Dia siapa-siapa pun tak mahu. Tapi kalau ditakdirkan dia miskin, sepatutnya dia kena berbahagia. Berbahagia maksudnya apa? Sebab Nabi sebut nama ni kita baca tadi. Nabi lihat, first kali Nabi sebut, aku nampak grup yang pertama yang masuk dalam surga inilah dengan orang miskin, orang miskin. Betul kita jangan gina orang miskin. Orang tu miskin apa, dia tak usaha, kadang-kadang dia usaha tentang, kita tak tahu usaha dia macam mana. Dia dah usaha itu, dia tak dapat, dia buat macam ni, dia tak boleh. Allah tak bagi, Allah tak bagi senang. Kehidupan itu Allah tak bagi kita senang pun. Tapi kemiskinan itu tak menjadikan dia kufur kepada Allah. Hanya tu yang kita tahu. Miskin itu tak menjadikan dia kufur, tapi menjadikan lagi banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang susah bagi dia, susah. Tapi orang ni lah, miskin macam ni lah yang akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Grup yang kedua kata Nabi nampak apa? Jedal masbus. Orang yang kaya lah. Dan kami kayanya itu dalam keadaan mana? Dia akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masuk dia itu sebab apa? Kerana kekayaannya yang dia buat atas dunia dan dia infak yang cukup banyak atas akhirat. Sebab tu kita tengok bila mana kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, duduk depan Tuhan ni. Bila kita dah diadili, yang pertama kita akan duduk dalam neraca. Neraca ni maksudnya timbangan. Apa yang ditimbang ketika itu? Dua benda, iaitu dosa dan juga pahala. Kan? Dosa dan juga pahala. Dua benda akan ditimbang. Timbangan itu sampai mana? Sampailah pahala yang betul-betul pahala kepunyaan kita. Faham tak pahala punya kita? Yang kita punya bukan orang lain. Kenapa Ustaz sebut itu? Sebab pahala kita ni yang ada yang kita buat ketika itu boleh diambil oleh orang lain.
boleh diambil orang lain, dan dosa kita pun boleh diambil orang lain. Kenapa jadi gitu? Sebab kita hidup dalam negara kita tak faham dan kita tak ambil perhatian benda tu. Sebab tu contoh saya bagi paling simple kan? Kita ada kuasa untuk kita tegur orang buat something yang tak baik. Kita ada kuasa. Contoh kita ambil paling mudah jiran. Pakai mudah jiran kan? Kita ada jiran, kita duk main magic ni, main magic, main semayang, main semua kan. Jiran duk tegur setia, tapi tak pernah sebut kat dia pun, jom ambil surau beli magic buat. Tak pernah ajak langsung tak pernah ajak. Dia pun tak pernah tahu dengan magic dia surau. Hati-hati kan. Akhirat esok dia akan cemen dengan Tuhan. Dia akan kata, ya Allah, jiran aku yang sebelah ni duk pergi mayang dia menyanyi haram, tak pernah kata kat aku jom pergi sini, ataupun tak pernah ajak. Berbeza kalau kita kata jom kita pergi, dia kata tak apa, pergi dua. Itu lain cerita. Maksudnya tanggungjawab kita dah selesai. Sebab tu tanggungjawab tentang dia ada dua hubungan lah. Hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Kalau jaga hubungan dengan Allah, tak jaga hubungan manusia, tak jadi. Jaga hubungan dengan Allah saja, manusia tak jadi. Jaga manusia saja, Allah tak jaga, pun tak jadi. Sebab tu kena jaga dulu. Sebab tu kita sebut ada orang yang baik, tapi baik yang tak jaga hubungan dengan Allah, tak baik dah. Kita tengok ada orang sahabat-sahabat kawan kita, kenalan kita baik Allah, baik semua baik nak apa. Tapi bila ajak pergi semayang, ada ajak pergi buat benda-benda amal, aku buat ni, aku slow sikit tapi dia baik kan, baik memberi dan sebagainya, tapi bab-bab itu dia tak mau. Baik lagi itu tak dipanggil baik sebab dia tak jaga hubungan. Ada orang yang baik dengan Tuhan, yang Tuhan dia jaga sungguh kan. Semayang tu betul-betul, kira pergi masjid, pergi surau, semayang, habis semayang wajib ni, tak kira zuhur, asar apa semua tu, habis tu pula buat semayang dia tu banyak kali sabang kan. Kalau kita tengok kita berhenti kan, tak letih ke maklum ni, teruk dah kot, tapi duduk bangun kan. Dia nampak kita letih, tapi dia tak letih, tapi tak jaga hubungan manusia. Buat apa? Masuk kat surau, pagi ikut dan kan. Pagi patutnya boleh pergi dua, pagi tu dia seorang kan. Dah lah naik kancil, mak faham kan marah, kita nak masuk pagi, tiba-tiba nampak kancil tu tengok kan. Dia ni tu pagi, dia tu tengok kiri tak ada masuk, kanan tak ada masuk, marah kita kan. Kita pun bunyi tak ada siapa punya kereta pagi ni, pagi yang tak betul ni lah. Itu maklum tu bangun, saya punya kereta kan. Wah, maklum pagi ni punya pasal lah, ni saya duduk semayang, sibuk ni. Nampak hubungan dengan Tuhan betul lah, tapi dengan manusia tak jaga. Sebab tu dia kata tadi, kita sebut tadi, pahala tu bila duduk di neraca timbangan, maka Allah akan tengok pahala dan tengok dosa kita. Mana yang kita ambil kan. Bila ambil, dia tengok pahala berat kan. Pahala berat automatik masuk dalam syurga kan. Masuk dalam syurga, kalau dia diuji dengan kemiskinan oleh Allah dan redha oleh Allah SWT, masuk tanpa hisab, habis selesai masuk. Sebab apa? Miskin kan. Miskin nak buat dulu je lah kan. Di bank kita pada orang Jawa, saya kutiting ni nak pinjam berapa RM80,000, taubat betul tadi kan. Dalam dia punya kalau si lemuk tu pun susah nak buat duit dia. Ini suka jual tim kan, tak boleh. Jadi kan hutang tak ada, tu bagi orang miskin tu kan. Hutang tak ada kan, loan bank tak ada, loan kereta orang apa tak ada kan. Jadi dia masuk surga tu kan. Kan, senang kan. Semua orang bagi tak ada sudah. Kita dah tahu kata kan. Orang kaya ni sebut ni mahbusin, mahbusun. Depa ni, depa masuk dalam syurga, tapi hisab sebab apa? Sebab depa banyak harta kan. Contoh orang kaya kebiasaan biasa harta mesti 9 biji dan biji 7 biji tu biasa kan. Mobil fire-nya 4 biji, poin Lamborghini yang jauh pun nak baik tak kan. Kadang-kadang kita tuan dan dunia ni tentang ni memang. Kadang-kadang kita banyak benda tu tak buat kan. Sebab kadang-kadang kita fikir secara realiti kita semua. Kita ada rumah, contoh kan, rumah
Asalnya umur 3 bilik, kita pun duit pergi 8 bilik macam tu. Saya nak tanya, adakah setiap sekali dia 3 bilik? 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik, 4 bilik, sampai 8 bilik? Adalah orang itu. Tak ada, satu bilik tu dia tengok. Sebab tu nak buat bilik tu, kadang-kadang Nabi dia nak tutup apa? Kan? Kalau tuan nak boleh sedar kan? Ini tak dia saja lah. Nak berbangga orang, macam rumah apa bilik? Rumah aku 8 bilik. Ui, banyak bilik hang kata. Kemon lah, bukan kaya. Kan? Pokok dia sombong apa? Kan? Dia kata, bukan kaya dia kata. Semua mereka tu betul 8 bilik. Datuk 20 biji tak saya 8 bilik. Sejam sekali dia tengok itu. Ni saya tak ada ni ada ni. Dia tahu kan ni kan chip dia. Ya. Betul dia tanya kali tu. Saya orang bilik dia beli. Macam tukar baju dia kan. Dan dalam benda tu dia tak ada apa-apa keperluan yang terlampau sangat tak. Kan? Kalau dia untuk dia tak apa lah. Tapi kalau dia beli tu, kata dia buat something tu kerana nak berbangga orang, macam tu dia silap. Yang tu yang akan jadi hisap ni, yang tu akan tanya orang beli ni sebab apa? Anak berbangga ke, anak buat kerja ke, anak apa. Tu hanya satu sumber main tamanah tu yang dilambat masuk tu. Lambat saya masalah buat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jadi kaya, jadilah kaya yang hartawan, yang dermawan. Tak salah, dan Nabi tak pernah larang. Bahkan sahabat-sahabat Nabi semua kaya belaka oleh Allah. Kan? Usman kaya. Kan? Banyak sahabat-sahabat yang sangat kaya. Bahkan kekayaan mereka ni tidak menjadikan mereka ni jadi orang yang kufur. Tak jadi iman. Sampai hari ini ada seorang sahabat Nabi yang kekayaan masih dijana dan masih dua ada. Tu sampai tahap lah. Sampai lah masih dua ada. Tapi tak mau sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kata sikit tak banyak mana pun tuan. Itu pun boleh air sinar ya. Dia punya berlaku Allah Akbar. Yang sombong dengan manusia lain tak apa. Kaya sahaja. Tapi sombong tu, sombong bongkok. Kerana Allah Ta'ala dengan Rasul, dengan manusia dia sombong, tapi takkan masuk dalam syurga. Jadi kaya boleh, kaya yang hartawan yang termal. Maksudnya buat ada kita bagi. Sebab dia dalam fungsi sedekah yang fa'an dalam Islam dia lain dengan orang lain. Orang bukan Islam kena bagi dia kena sebuah. Tapi orang Islam lagi banyak dia bagi, lagi banyak tak infak, dia kena dapat. Bahkan Nabi kita buat orang yang memberi ni, orang yang infak ni, orang yang sedekah ni, dia akan dapat pahala tu dia ada dunia, dia akan dapat kebaikan balik dan dunia. Kebiasaan gitu. Kebiasaan. Dia akan dapat gitu. Sama ada ditambahkan rezeki dia, ataupun diberikan kesihatan yang baik, ataupun diberikan anak-anak yang baik, isteri suami yang baik, ataupun mendapat kawan-kawan yang baik. Itu nikmat semua tu kan. Sebab tu kadang-kadang kita bagi yang kita doakan kata ni yang bagi sebelum ini nak dapat 50,000 ringgit dan tak. Ini bukan masuk akal sahih kan. Itu bukan rezeki dipakai kan. Tapi ada yang orang Tuhan bagi itu kelebihan masing-masing yang kita tak tahu. Bukan kita membagi atau memberi saja. Sebab apa kita bagi? Sebab nikmat yang Tuhan bagi itu bukan hak kita. Ni harta kita doa dalam bank 80 juta ke 90 juta. Hak kita betul. Dia takkan jadi hak kita lagi kita tak bagi. Kita bagi yang kita doa bagi orang. Dan masuk datang musa ni sikit-sikit. Yang tu hak kita yang kita akan collect di akhirat. Apa yang ada simpan di kita dah. Tak infak, tak wakaf, tak sedekah, tak zakat, dia takkan jadi hak kita. Sebab tu nak jadi kaya di atas dunia dan kaya di akhirat pun nak buat itu. Ada infak bagi dan sebagainya. Adakah orang yang miskin tak boleh atau orang yang tidak ada harta tak boleh bagi itu? Boleh. Sebab tu berapa banyak yang kita ada, kita bagi setakat mana yang mampu. Jadi kita memberi, kita bagi ya, beri. Sebab tu kalau boleh jangan jadi orang miskin, jangan jadi orang kaya. Kalau boleh, ya. Tapi bukan itu kalau dia. Jadi orang yang bertengah, dia susah benda, dia senang benda. Tapi dia ada masa untuk dia nak bagi. Tapi kalau nak jadi orang kaya, kalau cita-cita untuk jadi orang kaya, silakan lah. Kan sebab tak semua orang mau kan. Tapi nak jadi sebesar jadi harta kaya yang hartawan dan dermawan. Sentiasa bagi, sentiasa arafah. Itu penting. Okey. Kalau tidak dia akan duduk orang yang akan dihisap dan cukup lama. Kemudian kata Nabi kata maka kemudiannya berdirilah aku kata Nabi faqut ma'al babul jannah babul nar. Berdirilah aku di hadapan pintu neraka. Fa iza amatan min dakhal an-nisa Nabi kita. Aku merampok
Di neraka itu yang masuk tu, tiba-tiba ramai yang masuk ke dalam itu adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bisa tadi saya bagi hadis begitu murah sekali. Kemudian hadis yang kedua daripada Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah keluar pada tempat salat hari raya baginda melalui satu kumpulan perempuan. Dan lalu bersabda Nabi, ya ma'asyar nisa, tasaddaqna wa aksirna istighfar fa inni ra'aytukunna aksar ahli nar. Fakhalat imra'atun minhunna jazlah wa ma lana ya Rasulullah aksaru ahli nar. Qala an-nabi tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Nabi kita kata Sa'ad bin Al-Khudri, satu hari Nabi keluar daripada sembahyang hari raya. Kemudian Nabi lalu ke satu grup perempuan, yang maksudnya golongan ibu kan, pembawa orang tu tahu kan, tu Nabi lalu tentu. Dan Nabi lalu tentu, Nabi kata apa? Ya ma'asyar nisa, wahai sekalian perempuan, Nabi kata, hendaklah kamu tasaddaq, hendaklah kamu bersedekah, wa aksirna istighfar, dan memperbanyakkan istighfar. Nabi kata, mungkin dia baru pembawang tentang apa tentang kan. Nabi tegur apa? Nabi kata, wahai perempuan, hendaklah kamu bersedekah dan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata apa? Fa inni ra'aytukunna aksar. Nabi kata, aku lihat, sesungguhnya aku lihat kebanyakan kamu adalah penghuni neraka. Maka berkata kaum wanita tersebut, dengan sebab apa ya Rasulullah? Dengan maqalat imra'atun minkum jazlah. Berkata seorang daripada mereka, ya Rasulullah, apa sebab yang kata ramai yang perempuan yang masuk neraka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mana kamu ini suka tuksirna al-la'an, kerana kamu ini suka mencela, wa takfurna al-'ashir, dan suka mengkufuri akan nikmat. Nabi lain. Artinya kat sini Nabi bagi dua ciri orang yang masuk dalam neraka di kalangan golongan wanita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang suka mencela. Mencela ni apa kan? Ibu-ibu kata orang pantang nampak orang kalau kata ada poin dia. Betul. Memanglah kadang-kadang bila kita tanya apa siapa, dia kata orang malu. Habis takkan nak kata kamu ni lah, tengok orang. Betul juga tanya tu, tapi nak cerita jangan mencela orang. Kan? Jangan tu cerita buruk orang tu, cerita buruk orang ni, cerita buruk. Jumpa saja, cerita buruk orang. Tak boleh nak geruk. Nak geruk jadi. Nak geruk yang banyak ni kan. Sebab tu lah ni yang nak cakap ni kadang-kadang bukan mulut lah. Tangan dia. Apa tahu lah anak PO tu yang perempuan tu. Tak ketahuan dia. Tadi dari depan aku harap tak kisah aku pun. Aku ingat PO tak jangan lu. Main dengan CP je pula macam macam. Kadang-kadang dia kecil kan. Tu kata mencelah. Berhati-hati kan. Berhati-hati tu mencelah. Kadang-kadang tu tersebut kita jangan nak cerita buruk orang, ataupun jangan kita menceritakan keaiban orang. Sebab apa dia gitu? Kalau kita pun ada aib ni, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara aib kita cukup banyak. Sebab kita bukan bagus menonton. Saya pun bukan orang yang bagus yang duduk depan TV pun juga. Saya pun banyak aib. Banyak benda jahat, benda yang tak baik, benda yang lama, banyak kita buat. Tapi Tuhan tutup aib kita dengan Allah tak bagi orang lain tahu. Kita semua tahu kejahatan kita, keburukan kita, kemaksiatan yang kita buat. Allah semua tahu. Allah saja yang tahu. Tutuplah. Jadi kita tahu keaiban orang, jangan pergi cerita orang. Cukup kalau kita tahu sudah. Cukup kita tahu tak? Dan kita nak separkan dia dengan orang. Takut nanti akan datang keaiban kita banyak pula. Benda yang kita buat kadang-kadang tak sengaja, dan kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Tiba-tiba orang cerita mula buruk itu. Apa perasaan kita waktu itu? Mudah nak apa itu jangan cerita buruk orang. Kita tak tahu yang aib kita tentang. Kita yang kata kita hari ini hidup, kita hari ini duduk di surau, duduk di masjid, duduk sembahyang, kita okey dan semua kita bagi dah. Kita tak tahu hujung kita apa. Tak tahu hujung kita.
Ujung pangkal dia tak kenal. Sebab tu ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan pada dia daripada awalan. Dia mulia. Tapi kerana satu sebab, satu punca, tiba-tiba tak tengok jadi habis. Tak ada orang. Main hujung, tak ada orang langsung habis. Matilah keadaan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang memang Allah uji dengan keadaan tak baik pada permulaan dia, penuh pun tak baik, tapi tak hujung tu Allah bagi satu nikmat hidayah kepada dia. Kita tahu. Waktu kita yang celur, ada orang yang baru nak hijrah, ada orang yang baru nak pakai tudung, ada orang yang baru nak pakai jubah dan sebagainya. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslimah yang salihah, kita tolong support dia, tolong bantu dia, tolong mentempat apik dia supaya dia tidak rasa tercicir ataupun hijrahkan dia. Ni bila mana orang baru nak hijrah, nak tudung ke tak itu berharap tak tudung, rambut kalau mana warna kuning kalau putih aja di mana. Kita pula katakan dia. Jadi daripada dia nak ubah, tak ubah. Ya. Sebab tu kita jadi orang yang positif, yang ajak orang buat benda baik. Nampak orang tu ada perubahan sikit, kita terus apa kena rapik dia supaya mana dia ada perubahan tu. Kita dapat pahala. Ni bila orang baru nak ubah, kita dah kata, oh ni macam bagi sangat, macam ni Allah tu susah. Kadang-kadang benda ni simple sangat, kadang-kadang sebut. Kadang-kadang pakai tudung lagu, itu pun jadi isu. Ya, jadi isu apa? Adalah saya punya kadang-kadang malu-malu, saya banyak muslimat ni banyak kan, kita tahu orang muslimat ni kan. Kadang jumpa itu ustaz dan saya ni kata, saya nak berubah tapi kadang-kadang kawan-kawan tak bantu kita. Saya kenapa malu? Kita dulu saya dia pakai tudung memang tak lagu pun kan. Tapi dah ni saya rasa saya nak pakai tudung lagu sebab saya nak tutup semua. Di mana ustaz sebut pun pakai. Kata bagus juga. Tapi tu dia ustaz, bila saya pakai tudung lagu tetap rugi saya bang. Ustazah pilihan. Luar lah. Dia kata tu siapa? Dia yang ngaji juga tak? Allahu Akbar macam itu susah kita. Betulnya dia pakai tudung lagu, kita seronok lah kan? Kita seronok lah kan? Kita seronok dan kita raih kan? Jangan celah dia, jangan kita maki, jangan kita hina lah, jangan perli dia. Sebab tu budaya bukan diri kita boleh buang lah kan? Janganlah kita doa. Mudah nak buat kita betul dia kita sudah lah, kita betulkan dia kan? Kalau ada kawan kita yang rapi, kita bantu betulkan dia, itu dia. Jangan kita bercerita buruk orang, apa tu tani. Sebab perbuatan kita Nabi sebut kerana sebab ni lah golongan wanita ni paling banyak masuk dalam neraka. Yang kedua kata Nabi SAW pada yang ni wata kufuruna Aisyah. Yang kedua kata Nabi dia pun kufur dengan nikmat Allah. Apa maksud kufur tentang dia tak erti nak bersyukur kepada Allah. Dia dapat satu nikmat, dia tak erti nak bersyukur. Dia dah ada lah nikmat tu yang Allah bagilah, cantik je tu lah. Nak lagi sebab apa? Sebab nampak. Ni tambah-tambah nak kaya jadi. Kan? Syaitan memang tak ada, tapi nafsu tu kan, nampak jiran sebelah sakit lori duduk main hantar sofa, sakit duduk main hantar almari, lagi main hantar, dia bunyi kat lagi dah. Bang, jiran sebelah tak tukar saja kan? Lagi dia pening, kita baru tukar bulan lepas tukar api dia buruk ni, buruk baru tukar sebelah tu. Hati-hati, dia tak erti bersyukur. Orang tu nak baru, dia pun nak baru. Tu masalah. Ada lelaki dia bukan, kalau payah-payah aku cari bini baru, boleh dah kan? Semua nak baru dia kan? Jadi pakailah mana yang ada. Lagi benda tu yang kita pakai bukan. Memang nafsu tu tak nafi yang kita kena nak tu tak ada masalah kalau kita mampu. Tetapi kalau benda yang kita ada, kalau boleh kita pelihara dia. Ataupun jaga, ataupun jadi orang yang qanaah. Qanaah ni apa maksudnya? Qanaah ni maksudnya orang yang cukup dengan segala apa dia dah. Apa cukup dah? Apa dia dah tu? Okey, cukup lah segala tu kan. Nanti ada lebih, tukar. Tak ada lebih dia. Jadi orang macam tu sudah. Jangan dah tukar. Kan? Tahun sekali dah tukar, kereta, tahun lagi tu. Tu je. Yang tak tahu kemahuan dia tu. Tahu apa? Kan? Sama ada nak menunjuk ke apa, tu susah. Dia orang yang begini sebut orang yang kufur nikmat. Kemudian tak tidak bersyukur apa benda yang dia dapat, yang suami dia buat balik, yang suami dia bagi sebagainya, tak dia bersyukur.
Dan jadi satu orang yang mungkin orang perempuan banyak itu. Kalau saya kata kat ibu, ini saya orang sama orang perempuan itu. Yang doa apa? Sebolehnya. Dan betul-betul time gaduh, kita bergaduh memang okey lah. Apa tak ingat saya bantu orang pelapor dulu kan, BPI hati-hati ya. Itu mungkin benda-benda yang kita buat kebaikan, habis kebaikan itu. Habis berapa? Sebab tu Nabi sebutlah hadis Nabi kita buat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Nabi sebutkan. Nabi kata kalaulah kita ni siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyaqul khair, cakap benda yang baik-baik ya. Aw liyasmut, ataupun senyap. Senyap tu maksudnya apa? Kita tak mau elok lidah kita daripada bercakap benda yang tak elok, menjadikan kita ni kufur ni memang tak puas hati tu, tak puas hati. Nak kira tak puas hati susah ya. Bahkan golongan macam ni Nabi kata dia akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian satu lagi hadis Nabi yang riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lagi saya bercerita tentang ibu empat golongan yang kata wanita yang masuk dalam neraka ni tak boleh cerita apa. Tapi satu hadis lagi. Boleh ni. Bukan dalam masalah ni. Masalah boleh. Ya. Kemudian masalah lagi gimana? Ya. Satu kisah ni baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Uridun nar fa idza aksaru ahli an-nisa yakfurna qila ayakfurna billah. Qala yakfurna al-'ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahun nadah. Summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi kata pun sesungguhnya aku lihat ramai penghuni neraka daripada wanita. Berkatalah sekalian sahabat, dengan sebab apa ya Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mereka itu kufur, yakfurna al-'aish, kufur mereka itu. Maka kata sahabat lain, apakah yang dikatakan kufur itu? Mereka kufurkan Allah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kufurkan nikmat kehidupan dan lupakan wa yakfurna ihsan, dan mereka lupakan kebaikan. Jika kamu buat kebaikan kepada salah seorang kepada mereka selamanya pun, bila dia melihat satu keburukan daripada kamu, nescaya berkatalah ia tidak pernah ada satu pun kebaikan pun daripada kamu. Hadis dari Bukhari. Ini hati-hati. Sebab tu masalah ibu saya banyaklah handle. Sebab tu kalau nak sebut tentang perkataan yang Nabi sebut ni betul. Sebab tu apa yang hadis yang dibawakan oleh kita hari ini memang masing-masing punya perangai kita. Contoh dia sebut apa? Nabi kata yang banyaknya perempuan yang masuk dalam neraka adalah di kalangan mereka yang kufur. Sebab tanya kufurnya Tuhan ke? Tak, bukan kufurnya Allah, tapi kufur kepada apa yang disebut kepada kebaikan. Artinya kebaikan apa yang dia pernah buat, tapi dia tak mau sebut pun ada kebaikan apa yang dia buat oleh suami dia. Dia tak mau sebut, mengatakan tak ada apa pun, semua jahat lah kau. Kerana nampak satu buruk, dia abaikan kebaikan suaminya. Ini berlaku waktu bila kebiasaan pasangan nak cerai. Sebab saya uruskan dulu cerai. Cerai ni tentang Allah. Tak cerai lagi tapi nak cerai. Bila dia main kita tu, kita tanya, apa masalah? Puan dengan sebut. Waktu tu boleh dengar kan? Dia cerita buruk itu kan? Itu dia kan? Ibu daripada A sampai B. Yang kita dengar tu dia cerita buruk suami dia tu daripada mula kahwin sampai now. Kahwin mula-mula dua dah 10 tahun, 20 tahun gitu lah kan? Ada yang 10 tahun dan 20 tahun, kebiasaan gitu. Kita lamanya kahwin, lama start kahwin. Tapi saya baru dengar dah mula kahwin sampai habis sampai now ni. Asal tu jahat kan? Memang jahat pun, dia setuju kan? Jangan kira dia semua jahat kan? Saya dengar husband puan jahat semua. Memang jahat pun lah. Harap tak baik pun.
orang dia setuju kan. Dia kata jahat lah, macam mana boleh nikah kan. Kalau kata jahat tu daripada masa akad nikah tu, aku nikahkan nikah sekian sampai tahun ni umur perkahwinan tak kira lah betul jahat semua tu. Yang kata jahat tu macam mana dia buat jadi lelaki? Dia diam, dia diam. Tak ada ustaz, ada baik dia. Nampak kan? Ada baik lah, ada baik lah. Bermakna tak ada jahat kan? Ada baik. Nampak tu yang benda yang Nabi larang. Sebab tu apa keburukan, apa benda yang jahat satu-satu. Sebab tu kita nak tutup balik benda ni, kita kena cerita balik kebaikan orang. Kan, terutama suami yang punya suami, Nabi suami ya. Contoh suami buat something yang kita tak puas hati. Kan? Tak puas hati, tak kira apa pun kan. Jangan pandang kepada kejahatan dia tu ataupun keburukan satu tu menyebabkan kita lupakan kebaikan apa yang dia pernah buat dengan kita. Kita kena ingat dia kahwin dengan kita, kan, kemudian dia bantu mak kita, motor dia, mak kita tolong mak kita dan sebagainya, mudahkan urusan kita dan sebagainya. Kita kena ingat apa kebaikan yang dia buat. Kalau kita nak cerita buruk ni jangan buruk. Sebab kita kena ingat kita juga bukan berada dalam pihak yang baik. Kita pun ada mistik dan ada kesilapan yang kita buat. Sebab itu kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Nabi kata setiap manusia yang kata Nabi, anak Nabi Adam ni, kata kita ni tentang sentiasa lakukan salah dan silap. Yang jadi cerita apa? Silap, minta maaf, itu yang paling senang. Tapi kita buat silap, nak sebut perkataan maaf tu susah. Sebab apa? Satu ego. Yang kedua, bukan salah pun, itu silap kita. Betul, Islam yang agak cukup baik lah. Kita salah ke, kita tak salah ke, nak selesai masalah, minta maaf, selesai masalah. Betul. Bukan saya kata Al-Quran sebut itu, hadis Nabi sebut itu. Kita tengok, kita bergaduh dengan siapa-siapa pun tentang mudah. Kalau lagi perkataan maaf tak keluar daripada satu pihak atau satu pihak ni, A, B dia bergaduhan, tak keluar maaf pada A atau keluar maaf pada B, percaya dia takkan B pun tak. Tapi ada seorang untuk mulakan dulu, tak apalah kau nak minta maaf walaupun salah aku bukan kesalahan saya salah. Ganti dia baik. Perkataan maaf menjadi satu perkataan yang betapa ajaib sebenarnya. Lalu kita tentang salah mana ke, salah siapa ke, tak kita suami punya salah, kita punya salah kan. Nak bertekak tu, ya bertekak biasa, tidak salah pun kan. Dia bertekak betul yang keluar perkataan tadi kan. Hang ni pemonyek lah buat orang ni kan. Nak kedua tu beza kan. Habis tu kan kita buat apa? Kita sebut perkataan maaf. Sebab kita ingat dalam rumah tangga ni, yang dalam rumah tangga bukan siapa-siapa nak tolong kita. Antara suami dan isteri, kita dua kan. Kita ambil lah kali itu sebut oleh ibu ni. Kita gaduh lelaki bini ni, siapa tolong? Dan siapa tolong sebenarnya? Kita susah, siapa tolong? Mana siapa tolong? Sebab kita susah, kita berharap pada isteri. Isteri susah lah pada suami. Artinya bergaduh macam mana, jangan bagi peperanjangan. Sebab jadi susah. Bukan jumpa orang lain pun, kita balik rumah jumpa suami, jumpa isteri, kan jumpa orang lain. Bukan pergi masuk rumah orang lain. Kan balik rumah kita juga. Kita nak rumah tangganya bahagia. Takkan bergaduh sikit-sikit, tak puas hati sikit-sikit tu, buang biar suruh kita. Yang duk pedung, pegang, dan satu sikit pegang, sampai sudah-sudah kan. Itu jadi orang yang makhluk depan. Maksudnya orang yang macam ni Allah sebut. Nabi sebut tadi apa? Iaitu orang yang sentiasa menceritakan buku. Baik ke lupa habisnya. Kan? Sebab tu kalau saya sebut, saya bila kata kaunseling kepada pasangan ni, saya kata macam ni, apa gaduh jangan gaduh lama-lama. Gaduh sikit je dah. Gaduh lama tangga ni biasa kan. Biar beli kata sedang saya beli dah gigit-gigit. Itu biasa kan. Tapi jangan gaduh tu bagi nama sangat. Jadi susah. Sebab apa? Satunya kerana hasutan syaitan. Bila bergaduh lama, tak tengok orang suami, isteri tak tengok orang suami, tak tengok orang isteri, dia biar kerja pula, dia akan masuk orang ketiga. Mestinya dia akan masuk orang ketiga. Masuk orang ketiga pula, take care pula kata, saya bergaduh lagi lah. Mati dia balik, mana-mana lepok aku. Mula-mula aku buang-buang, lepas tu saya nampak. Ni banyak ni, berlaku ni. Mula-mula aku buang, kawan-kawan lah, dia boleh take care pula kan. Tinggal lagi, kawin dengan aku, je. Kahwin nombor 2 pada muka. Kahwin ingat kan.
Sebab tu ada rumah tangga kita pelihara. Sebab nak membina satu keruntuhan kemaslahan rumah tangga yang kita bina daripada dulu sampai tahun sekarang. Ya. Bukan senang, susah. Masing-masing ada kepayahan dan kesusahan zaman dulu sampai zaman dahulu sampai ke sudah ada susah. Nak dapat satu keluarga yang bahagia itu susah. Itu susah. Kenapa tu ya susah? Sebab kalau kita kahwin dengan orang lain, kalau kita kata kawan lain lagi baik, belum tentu kita bahagia. Kita kata kawan A itu lagi baik, kita kata kahwin dengan orang tu lagi baik, belum tentu kita kahwin dengan kita ada anak. Kita kahwin kawan yang suami kita ada anak. Ada orang itu kan, kita saya menyesal saat saya kahwin dengan husband saya yang itu. Sebab tak tahu, saya tak suka. Sebab saya juga ada kawan di satu orang, saya kahwin dengan dia tak tahu. Itu saya mahu dia kata gitu, itu orang yang kufur nikmat je tak. Kalau hang kahwin dengan dia tu belum tentu hang anak. Kalau hang kahwin belum tentu hang rumah. Walaupun nampak dia kaya atau dia senang, itu tak menjamin kebahagiaan rumah tangga. Sebab tu apa yang Tuhan dah bagi dah kat kita ni hari ni, suaminya, isteri, anak-anak dan sebagainya, pelihara tu tanggungjawab kita. Supaya mana? Supaya kita dapat kerutunan rumah tangga tu dalam keadaan yang baik, untuk jadi keluarga yang sakinah, bahagia dunia dan akhirat. Supaya mana? Supaya kita tidak menjadi di kalangan penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sikit cerita, ibu-ibu, dia ambil 4 golongan. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut bahawa akan 4 bahagi pembahagian, akan wanita yang adanya atau menjadi isi dalam neraka Allah. Yang pertama apa? Yang pertama perempuan yang jahat perkataan akan suaminya, dan jikalau ghaibun suaminya, gaib akan suaminya atau ketiadaan suaminya, daripadanya maka tiada memelihara ia akan dirinya, dan jikalau hadir suaminya nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Ini perempuan yang pertama yang akan jadi isi dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yang pertama, dia ni tak jaga perkataan mulut dia. Mulut jahat dia. Ya, jahat cakap macam jahat. Kemudian bila tak ada suami dia tak peliharakan diri dia. Laki dia tak ada, ikut dah sampai keluar duk menyimpang. Ya. Habis dia raya semua dia pergi. Ya. Tak boleh dah. Sat tani tu menyimpang. Dia orang macam ni bahaya. Kemudian suami dia lah. Aja nak pergi sakit dia suami dia. Suami dia beli ikan tak kena, kan? Beli udang tak kena, beli sotong tak kena, semua tak kena dah. Tapi lelaki dia sabar yang bagi sabar cukup tengok kahwin dua pada muka. Kan duduk ni sangat, duduk taruh kan? Kan? Berhati-hati jaga orang macam ni kan. Yang kedua, apa dia? Perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa gitu. Maksudnya isteri yang mana duduk dalam rumah tapi tidak menganggap suami dia sebagai suami. Jadi banyak berlaku macam mana? Suami dia kerja sekali dia, tempat pekerjaan yang sama, kan? Lelaki dia sebelah, kan? Sebelah masuk kat rumah dia, kan? Dia 38, kan? Dia 38, jadi bos di tempat kerja, dia bos pada suami dia. Dia buat rumah pun sama. Rumah sama. Bila lelaki dia naik sikit nada, abang hati-hati. Abang buat pasal tadi, esok pergi pejabat, pergi ofis, tahu saya nak buat apa? Ada ni, jangan bilang. Kan? Dia kerja sekali, kan? Dia bos di tempat kerja, lelaki dia cara biasa-biasa lah kan. Bila dia rumah, lelaki dia bagi arahan kat dia ke suruh dia buat, kan? Ataupun lelaki dia naik tinggi suruh sikit pada dia. Oh, yang tak apa, kat rumah abang kisah abang kuat ni kan, tak apa tu Ustaz. Esok pergi pejabat, teguh saya pergi memo. Memo apa tu? Ni hati-hati. Orang macam ni, dia tidak mengindahkan suami dia, ataupun dia merendahkan kuasa suami dia. Orang macam ni kan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, iaitu perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluar ia daripada rumahnya hal keadaan yang memakai perhiasan yang berkemegah-megahan. Gitu. Yang ketiga, perempuan yang tidak jaga batas auratnya. Dia keluar rumah ikut dan pakai sebagainya, sebab tu aurat dia turun juga. Sebab dia juga perhiasan kepada wanita. Tak kira lah ibu nak sedai kain ke apa pun, tengok dia. Kecuali kalau rumah tu memang blocking semua, blocking je jam jauh lah, kan?
Ada obat itu kan. Blocking semua orang tak nampak lah. Tu lain cerita lah, tak pakai baju tahu kan. Tapi dalam rumah tu pakai apa biasa kita dah pakai ni kan. Nak keluar rumah pakai tudung elok. Kemudian jangan pakai t-shirt saja sebab sini semua aurat. Ni aurat lah kan dan titik. Kadang-kadang pakai tudung kira cantik tu. Tiba-tiba tangan dulu ni. Nampak? Ni semua aurat lah kan. Hati-hati. Tak kira nak ambil sakai ke, nak ambil derpa kan. Tengok titik. Kawasan kita nak pergi tu sama ada dalam luar orang ke atau orang nampak ke, macam kena hati-hati. Jangan kita buat main-main, benda ni kena jaga lah. Nampak simple. Duk ngaji lah, cantik lah. Tapi tu dia kan, sidai baju, pakai baju yang pendek kan. Tu tak jadi tu. Bukanlah kata nak kawasan kita tu, tempat kita nak buat tu, kita nak sidai baju tu di mana? Adakah kawasan orang lelak, orang duk nampak tu? Yang tu kita kena jaga. Yang tu tak aurat macam biasa. Tak aurat macam biasa kan. Kecuali kalau memang kawasan orang tak nampak, dia sebut tadi kan, yang blocking ke yang tak nampak tu lain cerita. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kawasan orang nampak, tolong perhati. Sebab apa? Sebab ni dalam hadis Nabi sebut, di antara wanita yang menjadi isna tu adalah orang yang tidak menjaga pelihara akan diri dia dengan aurat dan sebagainya. Yang kedua, iaitu ia akan memakai perhiasan yang kemegah-megahan. Maksudnya apa? Pakai emas ni penuh habis. Macam babi jeruk, tahu babi jeruk yang penuh sampai atas ni. Yang main tengok combi ni penuh ni, semua baru ni combi pergi beli habis. Yang kadang-kadang pelik nak pakai sampai ke lengan untuk buat tu kan, sambil kena buat. Lepas pakai tekan sikit-sikit kita biasa tu dong kan. Yang ni pakai sampai ke lengan dia jom kan. Kadang gelang apa pantai apa bagaimana kata dia betul tak nampak lah. Tapi dia order yang panjang sikit, lepas boleh tolong dia nampak. Oh tu ceketui tolong kan. Dia nampak copi di bawah dia nampak dia buat kan. Yang ni yang bahaya kan. Nak pakai tak salah kan. Emas tu perhiasan wanita. Nak pakai setakat mana dah cukup lah kan. Jangan berlebih-lebihan. Dan pakai tu pula nak bertunjuk ke orang sebelah tu, kat jiran sebelah ke rakan pejabat ke. Yang tu yang takut. Orang macam ni kata Nabi, dia akan duduk orang mohon disyurga ke Allah SWT. Dan yang terakhir, apabila perempuan yang tidak baginya sejuta malaikat hendak makan dan tidur dan minumnya, dan tiada baginya gemar pada pekerjaan salat, dan tiada gemar pula berbuat taat pada Allah dan Rasulnya, dan tiada gemar taat ia pada suami. Yang keempat, yang menjadi penghuni neraka apa? Banok lihat. Tahu lihat? Pemalas atau apa? Ada orang empat ni. Ada orang empat ni, saya pun banyak dapat orang yang dulu kan. Dia pada dia kencur kan. Harapan pula mandi pun belakang pula. Yang berdua kerja tu tidur kan. Dan buka tidur kan. Tidur. Lagi dia pun pening kan. Pening. Dia kata rasa saya tak tahu lepas ni saya macam mana. Kan. Pemalas tak apa. Dah ada pemalas. Dia kata semayang pun tak. Lagi dia pula tak mengaji bab haid kan. Tak tahu tentang buah haid ni. Haid tahu dia tu pula kan. Begitu semayang, saya main haid lah. Setahun haid. Lagi dia pun bodoh dulu kan. Tak tahu buah haid ni. Haid tu putih bila apa darah sejahtera tu macam mana, dia pun tak tahu. Tapi kuat tu. Sampai balik rumah-rumah mentua pun ni. Nampak lebih ni balik dia haid. Awal bulan haid, tengah bulan haid, hujung bulan haid, awal tahun haid, tengah tahun haid, apa itu haid je. Saya pun tak tahu dia mau jadi haid tu. Kan? Ada sebab apa? Sebab naik kat semayang. Waktu orang perempuan, saya pun pesan pada Zawjah tadi, dia buat tu. Berhati-hati dengan darah haid ni, saya buat tu. Kadang-kadang semayang dia, tapi jangan memberi alasan kerana haid itu menyebabkan dia tak haid lah pun. Kadang-kadang dia boleh mandi dah, dia dah bersih lah kan. Dia tak mandi tu sebab dia waktu tu jalan kan. Betul dia contoh katakan dia dah bersih waktu zuhur tu, dah okey dah, dah kering habis tak apa. Mandi waktu tu semayang tu. Ni kata dia punya luar biar ambil ikut dah darah ni. Kadang-kadang dia sudah sebut atas individu masing-masing, dia saja yang tahu dekat mana yang dia haid sampai tempoh mana, dia kering waktu bila. Dia sudah tahu, lelaki dia tak tahu. Dan saya pun tak tahu kan. Saya pun tak tahu. Tapi saya pesan kan, kalau betul-betul dah kering dah habis, dia mandi cepat-cepat semayang. Tengok ada waktu. Sebab kadang-kadang kesilapan di situ kan. Dia tak mandi dan dah kering lah, tak mandi. Dia biar zuhur tu berlalu dan dia tak semayang zuhur.
Lepas tu dia mandi waktu asar. Zuhur tak sembahyang. Apa bagus? Nampak ni kes dapat. Sebab tu berhati-hati. Ada orang pesan lah gitu. Ya. Itu pun boleh tergolong orang yang akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia sembahyang, tapi dia meletakkan satu benda kepada satu benda yang lain, menyebabkan dia bagi dia terlepas daripada buat satu benda yang wajib. Sebab tu benda jadi baik ni hati-hati kan. Saya tak bakal baik, saya bakal yang kau aja. Saya memang tak jangan kan. Sebab tu baru ni saya tunggu juga. Guru taklim pun tanya baik, saya kata minta maaf Zazah. Saya tahu. Dan maaf tak saya tak pakar, tak kasih sikit. Saya tahu kan. Dia bagi saya tak jawab dia sebab saya tak tanya hebat dalam air ni. Sebab saya bukan pakar bab tu kan. Dan tanya tak share tak tanya ni dia begini. Saya maksud kan. Tapi benda ni kalau bagi wanita kena tahu lah betul kan. Kena tahu. Yang lelaki setakat tahu rezeki apa nama istihadah tak coklat sama tu kena tahu rezeki ah. Tapi tak tahu Zoom susah pula kan. Bila bini dia kata air sampai setahun masalah. Dan mayang apa betul. Dan mayang dah puasa benda air dia. Tambah air boleh duduk dalam syurga. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga haid tak ada, berak tak ada, kencing tak ada. Sorok no. Makan dalam tanpa pun tak berak, tak kencing, tak muntah. Apa ni? Saya tak benda yang najis dalam syurga Allah. Penghuni syurga semua bersih lah. Berapa umur penghuni syurga? 33 tahun ataupun 30-an. Jadi maklum yang dah 80, 70, 80, 90 gigi tak ada dengan rasa. Masuk dalam syurga Allah bagi mudah boleh. Macam mana umur saya tak? Dibuka handphone umur 30-an tu macam mana umur? Macam tu Rasul umur di syurga insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu di antara 4 benda. Dan satu yang tak akan sebut iaitu ia tiada taat pada suaminya dan pemalas. Banyak dia tidur makan minum kan, tak semayang, kemudian tak taat pada Allah dan Rasul dan tiada taat pada suami dia. Ini 4 golongan ni akan jadi isi neraka Allah. Sebab tu bila disebut dalam hadis yang disebut banyaknya wanita dalam neraka sebab apa? Kerana 4 ciri ini. Bukan kata perempuan semua masuk neraka, tidak kan. Tapi dia ada 4 ciri yang kita sebut tadi ni, confirm dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah min zalik. Mudah-mudahan kita hindarkan daripada 4 ciri yang disebut dalam kitab-kitab insya-Allah. Mudah-mudahan jika cukup kita teruskan boleh insya-Allah. Mudah-mudahan qaul haq apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berut tentang kenaifan dan kuasa sendiri di benar-benar maaf. Anda yang terkasar bahasa ataupun menyentuh hati bidu. Kau dah dengar sikap khabar kan. Nak tahu kan aku tak kenal Ustaz tu kesal kan. Saya tak kesal mana biasa kan sikit-sikitnya kan. Dia biasa insya-Allah mudah-mudahan memberi kebaikan insya-Allah. Sebelum akhir satu perkara yang tabung saya itu saya sedang menyambung kajian di peringkat ijazah. Siapa nak bantu nak tolong saya insya-Allah tuan ibu boleh terus masuk dalam tabung tu ataupun nak buat pembayaran zakat, pendapatan, perniagaan simpanan dan sebagainya. Lepas demikian jumpa saya ataupun nak ambil pada akaun dan terus di tabung tu insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan kepada ibu yang menyumbang pada pagi ini dimurahkan rezeki ibu yang menyumbang insya-Allah dijadikan sebagai satu asbab untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Saya doakan ibu yang menyumbang pada pagi ini insya-Allah mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik keseluruhan insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan ibu yang menyumbang pada pagi ini diberikan sumber kekayaan yang banyak mudah-mudahan amin insya-Allah. Saya doakan ibu yang menyumbang pada pagi ini mudah Allah berikan ia istiqamah terus beri infak dan sedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan sampai ketika mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas semangat ibu yang mulia dan saya menghalang tahunan saya ataupun yang lain mohon doakan saya istiqamah terus melebarkan dakwah dan juga tamat pengajian insya-Allah. Insya-Allah habis di sini buat mesti kalau ada bagi pasien dari ibu insya-Allah. Mudah-mudahan doa ibu sangat-sangat saya harapkan insya-Allah kita akhiri dengan sedikit bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami bermohon ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami terlalu ya Allah, dosa kami yang sekarang ini ya Allah, dan dosa kami yang akan datang ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kami sayang dan kasihkan keduanya ya Allah. Jadi mereka di kalangan orang saleh dan salihah
panjangkan umur mereka kekayaan kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kirakan kami ada ibu dan ayah telah pergi ke dunia ini ya Allah. Berilah lapang berkubur ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga, permudahkan urusan mereka di sana ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami ya Allah, suami kami dan isteri kami dikenal orang saleh dan salihah ya Allah. Jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami ya Allah, suami kami dan isteri kami dikenal orang yang salat waktu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkan kami perkara yang sia-sia ya Allah, perkara yang haram ya Allah, perkara dengan dosa dan maksiat pada hati dan batang tubuh kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau tinggalkan pada kami rezeki-rezeki yang limpah ruh ya Allah, rezeki yang banyak ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah, rezeki yang membawa keberkahan kepada hidup dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, muliakan kami dunia dan akhirat kami ya Allah, permudahkan urusan kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Kurniakan kesabaran yang tinggi dan redha kami ya Allah atas ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.